بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita bertemu malam ni. Sikit ada terbaca isu panas yang duk sibuk. Ada satu yang saya terbaca. Lah ni orang tulis tentang kalam para ulama berkenaan ilmu kalam. Maka sebahagian ada menakalkan daripada kalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Al-Imam Syafi'i ini banyak kalam dia mengkritik tentang ilmu kalam ni. Antaranya law aliman nas ma fil kalam. Kalau manusia tahu apa yang ada pada ilmu kalam tu, law aliman nas ma fil kalam minal ahwa. Kalau manusia tahu apa yang ada pada ilmu kalam daripada ahwa, ikut nafsu, ikut hawa, maka akan menyebabkan dia lari daripada ilmu kalam tersebut sebagaimana dia lari daripada asad, daripada singa. Dan banyak lagi kalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang dhammul kalam, tentang kritikan Al-Imam Syafi'i kepada ilmu kalam. Dan Al-Imam Syafi'i juga menyatakan kalau ikut hukum aku ni, aku hukum kepada pok-pok hak ikut ilmu kalam ni dengan diikat dan disebat dengan pelepah tamar tu dan dipusing keliling kota sebagai balasan kepada merepeknya mereka itu masuk dalam ilmu kalam. Dan banyak lagi kalam Al-Imam Syafi'i tentang masalah mengkritik dan juga mencela kepada ilmu kalam. Kemudian ada satu yang saya terbaca ni. So dia menjawab dia responlah kepada apa yang ada sebahagian tulis tentang kalam Al-Syafi'i kepada puak-puak ilmu kalam ni, dengan dia membawakan kalam, contohnya kalam Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj adalah imam hadis. Maka dia bawa satu kalam daripada Syu'bah. Apabila Syu'bah berkata kepada ahlul hadis, Qumu anni, pergilah daripadaku, pergi. Dia cakap kepada ahlul hadis, Qumu anni. Mujalasatul Yahudi wan Nasara ahabbu ilayya min mujalasatikum. Kalau aku duduk dengan pok-pok Yahudi dengan Kristian tu, lebih aku cintai daripada aku duduk bersama kamu. Innakum la tasudduna an dzikrillah wa anis salah. Dan juga kalam yang masyhur juga, dia kata inna hadzal hadis, kata Imam Syu'bah, inna hadzal hadis yasuddukum an dzikrillah wa anis salah.
Sesungguhnya hadzal hadis, iaitu ilmu hadis ni atau hadis ni, yasuddukum an zikrillah, menghalang kamu daripada zikir Allah, dan wa anis salah, dan menghalang kamu daripada as-salah. Fahal antum muntahun, adakah kamu nak berhenti daripadanya? Dia pun mengulas bahawasanya sekiranya celaan kepada ilmu kalam itu difahami secara umum, itu celaan ilmu kalam yang disandarkan kepada Imam Syafi'i itu, sekiranya celaan kepada ilmu kalam difahami secara umum, maka fahamilah juga celaan kepada ilmu hadis ini juga secara umum. Dia kata, sekiranya celaan ini ada tafsiran dan qaidnya, sekiranya tafsiran Syu'bah tadi itu, iaitu inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ni, ilmu hadis, yasuddukum an zikrillah, ilmu hadis tu menyebabkan kamu berpaling daripada zikir kepada Allah, wa anis salah, dan daripada salat. Fahal antum muntahun itu, maka sekiranya celaan ini ada tafsiran dan qaidnya, dia nak kata, dia dah tentu, dia kata, ni puan ni mesti dia kata ada tafsirannya. Ya, dah tentu ada tafsiran, betul. Kerana kalam yang disebut oleh Syu'bah ni, apa makna dia? Mesti ada tafsiran. Dan kalam yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i ada tafsiran tak? Ada kan? Mestilah ada. Sekiranya celaan ini ada tafsiran pada qaidnya, maka celaan kepada ilmu kalam juga haruslah begitu. Faham lah? Maka celaan kepada ilmu kalam harus ada tafsiran dan ada qaidnya. Dia nak bagi tahu bahawasanya kalam Al-Imam Syafi'i itu, kalau manusia tahu apa yang ada dalam ilmu kalam daripada mengikut nafsu, mesti ada tafsirannya. Tafsirannya dalam kalam Syafi'i itu dah sebut dah. Iaitu, jika sekiranya manusia tahu apa yang ada pada ilmu kalam daripada menurut nafsu. Tu dia. Tu tafsirannya. Ilmu kalam yang ada di dalamnya al-ahwa, ikut nafsu. Maka akan menyebabkan orang lari daripadanya, kama yafirruna minal asad, seolah-olah orang akan berlari daripada ataupun menjauhinya daripada asad, singa. So Al-Imam Syafi'i, kalam dia tu dah difahami daripada apa yang dinakalkan tu, iaitu ilmu kalam yang orang mengambil ilmu kalam itu kerana mengikut nafsu, fil ahwa, maka dia akan lari. Kerana ilmu kalam yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu, apa dia? Apa dia ilmu kalam yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Qala Al-Muzani, berkata Al-Imam Al-Muzani. Siapa Muzani? Anak murid kepada Al-Syafi'i rahimahullah. Kuntu anzuru fil kalami qabla an aku melihat kepada al-kalam, itu ilmu kalam, sebelum aku pergi menghadap Al-Syafi'i. Ketika mana falamma qadima Syafi'iyu, apabila aku dah berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i, fasa'altuhu an mas'alati fil kalam, maka aku bertanya tentang masalah dalam ilmu kalam. Kata Al-Muzani, faqala li tadri aina ant, faqala li tadri aina ant. Kata Al-Imam Syafi'i kepada, apa bunyi tu? Oh, motor, ingatkan mikrofon. Kata Al-Imam Syafi'i kepada Al-Muzani, tadri aina ant, kamu tahu sekarang kamu dekat mana? Al-Imam Syafi'i tanya Al-Muzani. Qala qultu na'am. Kata Al-Muzani, ana fil masjidil jami' bil Fustat. Aku sekarang, iaitu kita sekarang berada dalam masjid jami' dekat Fustat. Faqala li anta fi Taran. Berkata Al-Syafi'i, engkau di Taran. Apa maksud Taran ni? Ta alif ra alif nun. Taran. Taran. Taran ni dulu nama Taran
disebut kepada sungai ataupun Laut Ahmar, Laut Merah. Laut Merah disebut antaranya ada satu tempat namanya Taran, iaitu Bahrun dipanggil satu nama yang lain, satu nama kepada nama Laut Merah tu. Taran ni adalah engkau sekarang berada di dalam Taran. Maksudnya engkau sekarang ada dalam satu tempat di lautan itu, yang mana-mana kapal yang melaluinya akan terkandah dan tak akan lepas daripada tempat tu. Maka disebut sebagai ahli sejarah kata ada pulau. Ada kepulauan, wallahu a'lam kat manalah. So Taran ni disebut dekat dengan Laut Merah, kemudian belah atas tu dia ada terusan Suez. Area kawasan tu dia ada satu island, satu pulau, wallahu a'lam, diceritakan bahawasanya di sana ada penduduk yang mana kira merampok kerja dia. Maksudnya bila ada kapal lalu dia akan apa orang kata, lanun lah, dia akan merompak ni dan memang tak balik dah lah. Itu Taran tu. Taran, kamu akan terkurung dan kamu akan terbelenggu dekat situ. Kata Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Al-Muzani. Qala thumma, kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah alqi alayya mas'alatan fil fiqh. Kemudian Al-Imam Syafi'i tanya aku masalah fiqh. Tanya kepada Muzani. Fa ajabtu fiha, aku jawab. Fa adkhala syai'an afsada jawabi. Kemudian Al-Imam Syafi'i masukkan sesuatu pertanyaan lain yang menyebabkan jawapan aku akan jadi lain. So aku jawab lagi. Fa ajabtu bi ghairi zalika. Maksudnya dia tanya satu soalan fiqh. Bila Muzani jawab, Asy-Syafi'i orang kata? Kritik. Asy-Syafi'i kritik. Menyebabkan aku jawab lagi. Jawapan lain pula. Fa adkhala syai'an afsada jawabi. Aku jawab. Dijawab lagi. Menyebabkan jawapan aku bertukar lagi. Faja'altu kullama ajabtu bi syai'in afsadah. Menyebabkan setiap kali aku jawab dia akan tukar. Dia akan tanya lagi. Dia akan tanya lagi. Qala. Kemudian pendek ceritanya, dia tanya tentang masalah tu. Dan dia kata, dalam riwayat yang lain, dia kata, nak tak aku bagi tahu kepada kamu satu ilmu yang mana kalau kamu tersilap padanya, kalau kamu betul, kau tak dapat apa-apa, tapi kalau kamu tersilap, boleh jatuh kufur. Ilmu kalam. Dengan ilmu yang jika engkau betul, engkau akan dapat pahala. Jika engkau salah, engkau tak ada apa-apa. Fiqh, dia kata. Maka dia kata kat Al-Muzani, ilmu fiqh tu penting kan. Jangan sibuk dengan ilmu kalam. Kata Asy-Syafi'i kepada Al-Muzani, kita membahaskan tadi persoalan fiqh. Jika aku tanya, engkau jawab. Aku bertanya lagi, jawapan tu berubah lagi. Jawapan tu dia berubah lagi. Semuanya bersekitar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga kalam fuqaha tentang masalah fiqh. Bayangkan, kalau sekiranya orang bercakap tentang Tuhan dengan memasukkan kalam manusia di dalamnya, apa akan jadi? Qad kafart, kau kufur. Itu makna dan itu maksud Al-Imam Syafi'i kepada ilmu kalam. Itu makna Al-Imam Syafi'i kritik dan mengkeji dhammul kalam wa ahlihi, dan ahli-ahli kalam. Maksudnya adalah mereka yang masuk dalam ilmu kalam membahaskan tentang Tuhan, membahaskan tentang Allah Azza wa Jalla dengan ahwa yang disebut tadi tu. Masuk dalam ilmu kalam, dan kalau orang tahu apa yang ada pada fil kalam, dalam ilmu kalam, daripada nafsu la ahwa, orang akan lari daripadanya sebagaimana orang lari daripada tengok singa. Dan hukuman aku kepada orang ahli kalam sebab dia dan pusing keliling kota. Dan banyak lagi kalam Al-Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Tentang ilmu kalam. Dan apa yang dimaksudkan tentang ilmu kalam ni?
Apa dia ilmu kalam? Ilmu bercakap. Ilmu bercakap. Banyak sangat cakap. Sebahagian kata ilmu kalam adalah dinisbahkan kepada, oleh kerana pada zaman awal orang banyak membahaskan tentang kalamullah, maka dia nak ilmu kalam. Tapi para ulama saya yang lebih tepat adalah sebab banyak cakap. Banyak cakap. Kerana dia masukkan apa cakap orang dalam membahaskan persoalan akidah, dalam membahaskan persoalan tentang ketuhanan, tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, ahli sunnah tak pernah mengesampingkan keperluan otak dan akal manusia. Allah bagi akal supaya berfikir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dirinya, sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah, dan Allah telah menutup pintu ini. Allah dah menutup pintu ini. Yang jadi masalah sangat bila kita bercakap tentang Tuhan ini adalah tentang nama-nama dan sifatnya. Itu je. Kalam tentang Tuhan ni, kalam tentang nama-nama dan sifatnya. Bila kita cakap tentang kalam, perkataan tentang nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, kita bercakap dengan suatu benda yang kita tak nampak. Kita bercakap dengan satu benda yang kita tak nampak. Dan bila ia tak nampak, hanya berpada dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana benda ni bukan benda fiqh. Benda ni bukan benda masalah fiqh yang boleh berbeza pandangan disebabkan dalil ini, disebabkan ini, disebabkan pandangan logik dan sebagainya. Benda ini bercakap tentang Tuhan Allah Azza wa Jalla yang mana kita pun tak pernah nampak. Apabila kita tak pernah nampak, maka terhad ilmu kita ini hanya kepada apa yang dinakalkan kepada kita daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akidah Asy'ariyah pun hampa duk mengaji pembahagian tauhid hampa tu ada antaranya sam'iyat. Benda yang didasarkan daripada dengar, sam'iyat. Ilahiyat, ketuhanan. Kemudian an-nubuwat, kenabian. Dan berikutnya as-sam'iyat, benda yang asasnya dengar. Kenapa? Sebab benda ni akidah, benda yang berbeza dengan fiqh. Maka sebab tu kata Al-Imam Syafi'i tu sibuk dengan ilmu kalam, baik kau ilmu fiqh. Itu maksud Al-Imam Syafi'i. Dan itu tafsiran dia. Ada tafsiran lain ilmu kalam? Ada tafsiran lain? Tak ada. Tak ada tafsiran lain. Nak kira kalam para ulama salaf tentang celaan kepada ahlul kalam dan juga ilmu kalam banyak. Ulama telah tulis banyak. Bukalah Zamul Kalam wa Ahli Al-Harawi. Celaan kepada ilmu kalam dan juga ahli kalam. So, yang dimaksudkan ilmu kalam di sini adalah ilmu kalam yang membahaskan tentang ketuhanan hanya dengan berpandukan kepada cakap-cakap dan juga logik akal semata-mata. Maka inilah yang dinamakan ahlul kalam, yang dinamakan sebagai ahlul kalam tu. Tak kira lah dengan pembahagian, ada batiniyahnya, ada apa nama ahlul kalam falsafahnya, ada ahlul kalam al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, al-Jahmiyah. Itu semua ahlul kalam lah tu, kan? Adakah ilmu kalam ini ada pujian daripada ulama? Haram. Ilmu hadis. Dia kata dia bawa kalam Imam Syu'bah konon-kononnya untuk mengcounter. Sudah pasti ada tafsiran dan kaitnya kepada ilmu kalam yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i yang dicela itu. Maka kita dah jelaskan. Maka yang dicela itu adalah ilmu kalam yang membahaskan tentang Tuhan kerana mengikut nafsu hawa dan tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kata Al-Imam Syafi'i, jika engkau betul engkau tak dapat pahala pun, dan jika engkau salah kau boleh jatuh kufur, ya. Kau boleh jatuh kufur kerana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bercakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu.
Nak sangat jawapan. Tak jumpa-jumpa jawapan. Dia kata, kita tak bagi jawapan. Tak bagi jawapan. Allah turun ke langit dunia. Apa jawapannya? Allah istiwa atas arasy. Macam mana rupanya? Secara fizikal, secara hakikat dan sebagainya. Betul kata orang Mujassimah. Menuduh orang menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan dia tak sedar bahawasanya yang menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah mereka. Kerana membahaskan tentang Tuhan ikut logik kelaziman akal yang cetek, akal yang terbatas. Maka kita dah sebut dah sebelum ini, duk nak bahas tentang Allah turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir ni tak berhenti-henti. Sepertiga malam akhir Malaysia, sepertiga malam akhir Brunei, sepertiga akhir malam Indonesia, sepertiga akhir malam Singapura, sepertiga akhir malam Australia. Tak habis sepertiga akhir malam. Maka Allah tu dekat bawah je lah, tak naik-naik. Itu otak yang dangkal tu. Itu otak apabila kita membahaskan Tuhan berdasarkan otak kita. Kita banyak kali kita buat contoh cakap bab hantu. Hantu pun dia tak pernah nampak. Hantu tak pernah nampak. Maka apabila dia mencakap tentang hantu, orang Melayu cakap tentang hantu, hantunya hantu kalimah macam hantu kalimah tu. Rambutnya berebang, rambut panjang, ada taring, baju putih. Kenapa tak baju pink? Kan? Putih nampak seram sikit. Kenapa hantu Melayu ada pocong? Sebab itulah yang otak kita proses. Gambarkan. Manusia dia tak boleh fikir luar daripada akal yang Allah bagi. Dia tak boleh. Sebab tu syurga tu dikata mala ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Syurga tu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas pada otak. Apa yang kau terlintas, no, itu bukan syurga. Tetapi kenapa Allah bagi tahu dalam syurga ada sungai? Kenapa Allah bagi tahu dalam syurga ada minuman yang sedap-sedap? Kenapa Allah bagi tahu dalam syurga ada bidadari? Kenapa Allah bagi tahu dalam syurga ada itu, ada ini, ada itu, ada ini? No, apa saja, semua ada dalam syurga. Adakah sama? Tak. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan yang kita boleh hadam dan kita boleh faham? Supaya kita bolehlah merasai nikmatnya syurga itu, walaupun sebenarnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah, tak boleh nak gambar. Tapi bagaimana Allah nak cerita supaya kita seronok nak syurga? Maka Allah menggunakan benda-benda yang manusia tahu dalam lingkungan kehidupan dia. Dan ini nikmat, ini azab, ini seronok, ini tak seronok. Maka kita dapat gambaran macam tu. Tapi still itu hanya gambaran, tidak secara hakikatnya. Kerana apa? Kerana kita tak capai lagi dan tak boleh. Maka bila Allah cakap tentang dirinya, adakah Allah nak guna dengan perkataan tut? Yadullahi fawqa aydihim, tut, atas tangan mereka. Apa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu tut arasy. Apa dia? Apa dia? Allah itu maha mendengar. Tak boleh mendengar. Tut. Apa benda? Allah maha melihat. Tak boleh melihat. Tut. Semua tut. 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 Itu nama tafwid. Itu nama tafwid. Adakah salaf tafwid? Itu pun tak boleh faham. Tapi duk guna akal. Tapi akal pun tak boleh pakai. Tak capai akal tu. Maka Allah menggunakan perkataan yang kita boleh kenal dia. Dan bila Allah kata dia maha mendengar lagi maha melihat, maka Allah suruh kita bayangkan ke pendengaran dia? Tak lah kan? Maknanya Allah maha mendengar, maka janganlah cakap benda tak elok. Janganlah cakap benda yang mengundang murka Allah. Cakaplah benda yang Allah suka, yang Allah perintahkan. Bila Allah kata dia maha melihat,
Bukan Allah suruh fikir macam mana cara dia melihat. Allah suruh menggambarkan dirinya supaya kita, bila Allah maha melihat, maka janganlah buat benda yang tak elok. Janganlah buat benda yang Allah tak bagi. Jangan buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila Allah kata dia suka dan dia gembira, maksudnya amalan ini Allah suka dan gembira. Macam mana cara Allah suka dan gembira? Allah tak suruh fikir. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyam, 6 hari. Summa istawa 'ala al-'arsy, kemudian dia istiwa atas arasy. Udahlah. Dia kata dia istiwa atas arasy, udah. Selesai. Apa masalah kau? Selesai lah masalah. Macam mana ya? Yang nak tanya macam mana tu kenapa? Habis itu sebelum Allah cipta arah, Allah duduk mana? Fahuwa alaihi makan. Kemudian dia adalah waktu dia menciptakan langit bumi, dan dia itu berada sebelum penciptaan. So Allah mawjudun bila makan. Allah wujud, tak ada tempat. Kenapa nak kata tak ada tempat? Sebab kau dah melazimi otak kau dengan makan. Sebab tu bila kita bahaskan Allah di mana dan sebagainya, kita tak bahas tentang apa makna tempat. Jika yang kau maksudkan tempat itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak bersatu dengan makhluk. Allah munazzahun. Allah tidak dengan makhluk. Allah tidak bercampur dengan makhluk. Jika engkau maksudkan makan, tempat itu adalah al-ulu, ketinggian, atas arasy, itu yang disebut dalam Quran. Kan simple akidahnya, apa susah sangat nak faham? Konon-konon duk fikir-fikir, guna otak, duk fikir macam mana kita terror lah. Dia tak tahu ada orang level otaknya tak sampai untuk dia memikirkan macam-macam. Maka bila dah disebut begitu, begitulah. Kita dah sebut dulu dah bahawa Allah bila dia menyebutkan tentang sifat-sifatnya itu, nak bagi tahu kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita telah pun berkata bahawa laisa kamitsli syai', dan semua kita tahu ayat itu. Laisa kamitsli syai'. Ya okey. You nak kata, kita pun kata okey, Asy'ariyah pun kata laisa kamitsli syai', tak sama dengan sesuatu pun. So, apa masalah apa? Apa masalah? So zaman kini tak ada musyabbihah. Melainkan kalau betul-betul memang ada penyerupaan lah, memanglah ada. Tapi kalau dah orang Islam kita, secara umumnya orang Islam yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman dengan laisa kamitsli syai'. Maka ada isu tak isu ni sebenarnya? Tak ada isu. Bahabab lain lah. Bahabab lain. Balik kepada kalam Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj ni ulama hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj digelar Amirul Mu'minin fil hadis. Digelar Amirul Mu'minin fil hadis. Syu'bah ibn Hajjaj ni ulama jarah wa ta'dil. Syu'bah ibn al-Hajjaj ni orang iktimad kepada kalam dia tentang rawi. Itu Syu'bah. Dia muhaddis dan dia ulama hadis, Amirul Mu'minin fil hadis. Dia Amirul Mu'minin fil hadis. Tiba-tiba dia cakap satu kalam yang macam dia menghina ahli hadis. Dan apa makna dia? Maka apa dia bawa tentang kalam Syu'bah tadi tu? Pergi engkau daripada aku, kan, dia kata. Qumu anni. Pergi daripada aku. Inna hadzal hadis yasuddukum an zikrillah. Ilmu hadis ni menghalang kita, mengacau kita, menahan kita daripada zikir kepada Allah dan daripada salat. Ditanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, apa makna Syu'bah ibn al-Hajjaj? Apa makna Syu'bah apabila dia menyatakan inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini yasuddu, menghalang, yasuddunakum an zikrillah, menghalang daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ditanya oleh rawi yang meriwayatkan tentang daripada Syu'bah itu,
iaitu Abu Khalifah, dia mendengar daripada Abu Walid, qala sami'tu, aku mendengar Syu'bah kata bahwasanya in hadzal hadis, sebenarnya hadis ini menghalang daripada zikir kepada Allah dan menghalang daripada salat. Satu hari Imam Ahmad datang dan mereka berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dan bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal apa yang dimaksudkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj. Imam Ahmad kata, adapun di sisi kami tak ada isu, bukan kami. Adapun di sisi Imam Syu'bah, wallahu a'lam, apa yang dimaksudkan kemungkinan ada di dalam hatinya sesuatu yang menyebabkan dia cakap benda tu, kata Imam Ahmad. Adapun amma nahnu, adapun kami tak masuk dalam apa yang dia cakap tu. Maka Abu Khilafah menyatakan bahawasanya maka ilmu hadis mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu hadis mendekatkan kita kepada zikir kepada Allah. Ilmu hadis mendekatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad kata, apa yang disebut oleh Syu'bah itu tak ada, kita tak rasa apa. Bahkan kita berdekatkan diri dengan Allah dengan ilmu hadis. Adapun apa yang dirasa dalam jiwanya oleh Syu'bah, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Maka sebahagian pula meriwayatkan bahawasanya maksud Syu'bah itu apabila dilihat bahawasanya Imam Syu'bah ini imam hadis ya. Imam Syu'bah imam hadis. Dia itu imam hadis sampai akhir hayat, imam hadis ya. Itu satu poin nak beritahu. Maka yang cakap ini imam hadis ya. Takkan dia mencela ilmu hadis. Dia sendiri adalah imam dalam jarh wa ta'dil. Orang beriktimad kepadanya. Berkata al-Imam Syafi'i, laula Syu'bah, kalau tak kerana Syu'bah, ma'urifal hadis, orang tak tahu hadis di Iraq. Maka dia imam hadis. Maka apabila dia bercakap tentang perkataan ini, sesungguhnya ilmu hadis ini menjauhkan kita daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ diriwayatkan daripada Syu'bah. Sebenarnya dinyatakan, bahkan ada riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan ada Imam Syu'bah itu kuat puasa. Apabila kadang-kadang dia sibuk diri dengan ilmu hadis, kadang dia penat, maka menyebabkan dia terganggu dan dia tak berpuasa. Orang datang kepada dia tanya tentang hadis, orang datang kepada dia tanya itu, tanya ini, maka dia bagi pesanan kepada anak-anak muridnya, ilmu ini duk halang kita ni daripada ingat Tuhan. Maksudnya duk sibuk dengan benda-benda ni semua, menyebabkan kita puasa kurang, salatnya kurang. Bukan makna celaan kepada ilmu hadis. Dan dia itu ahli hadis sampai akhir ayatnya. Adapun ulama yang mencela ilmu kalam tadi, dia bukan ahli kalam. Al-Imam Syafi'i mencela ilmu kalam kerana mengikut nafsu. Dan dia bukan daripada ahli kalam, dia ahlul hadis. Dan dia memuji Imam Syu'bah. Kemudian dinyatakan bahawasanya Imam Syu'bah melihat kepada dia, disebut dalam riwayat, boleh buka Syaraful Ashabul Hadis, banyak kita Siyar A'lamin Nubala. Imam Syu'bah menyatakan dia bimbang. Innama akhlaf, aku bimbang dengan ilmu hadis ni, aku masuk neraka. Maksudnya dia sibuk dengan ilmu hadis dan sebagainya. Apa ulama sebut? Maka disebut dalam Jami'ul Bayan wa ilmihi, Jami'ul Bayan al-ilm, dengan bab, dengan tajuk bab al-iktharu, memperbanyakkan mendengar hadis sehingga sibuknya mengambil hadis sampai tidak faham dan tidak faqih tentang hadis. Itu tajuk dia. Maka dibawa kalam para ulama, nampak macam mengkritik ilmu hadis. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah apabila orang banyak kepada ilmu hadis, sibuk mencari sanad, sibuk mencari sama', mendengar hadis. Kerana ulama-ulama awal ataupun orang di awal dulu sangat-sangat tasyaddud dalam mengambil riwayat. Kenapa? Kerana apabila mereka berjumpa dengan imam hadis, mereka tak duduk lama dengan mereka. Mereka tak duduk lama dengan ulama-ulama hadis. Mereka nakkan sebanyak mana yang boleh mereka dengar daripada ulama untuk mengambil hadis, maka mereka ambil. Maka menyebabkan mereka
Iksar, memperbanyakkan riwayat. Banyakkan riwayat supaya sama'. Thubutu sama' dengar riwayat, dengar hadis. Itu zaman awal. Maka apabila mereka banyak al-iksar, sebahagiannya al-iksar memperbanyakkan sama' hadis, maka mereka mengesampingkan at-tafaqquh fi memahami hadis dan tafahum untuk memahami hadis, hanya menakalkan. Maka itu sama dengan apa yang disebut dalam Quran. Seolah-olahnya macam himar yang bawa kitab, yahmilu asfara, bawa kitab apa tak faham. Rubba hamil fiqhin, kemungkinan orang yang bawa fiqah tu bila dia bawa menyampaikan fiqah tu dia pun tak pernah faham, dan dia sampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Maka banyak meriwayatkan al-iktsar, memperbanyakkan riwayat sehingga tidak mengambil berat tentang kefahaman kepada hadis. Maka itu yang datangnya zam, iaitu celaan. Kemudian ada satu, sekejap, dia ada satu kalam. Tak maaf nak cari ya. Qala Sufyan as-Sauri, bawa kalam Sufyan as-Sauri pula. Qala Sufyan as-Sauri, "Law kana fi hadha al-hadith khairun lanaqasa kama yanqusu al-khair, walakinahu syarr fa arahu yazid kama yazidu asy-syarr." Kata Sufyan as-Sauri, kalaulah pada ilmu hadis itu ada kebaikan, kalaulah pada ilmu hadis itu ada kebaikan, lanaqasa kama yanqusu al-khair, maka kebaikan itu akan berkurangan sebagaimana kebaikan akan berkurangan. Walakinnahu syarr, tetapi dia buruk. Siapa cakap ni? Sufyan ibnu al-Thawri. Sufyan al-Thawri siapa? Ulama hadis. Walakinnahu syarr fa'arahu yazid, dan aku melihat dia buruk, dan dia akan bertambah buruk. Kama yazidu syarr, apabila bertambahnya keburukan. Orang yang mengikut nafsu, melihat apa yang disebut oleh kalam Sufyan as-Sauri ni, memang hang tak faham lah, mengikut nafsu. Kalaulah pada ilmu hadis itu ada kebaikan, maka kebaikan itu akan berkurangan dengan berkurangnya kebaikan, dan dia adalah buruk kerana dengan bertambahnya buruk, bertambah buruklah ilmu hadis tu. Faham gitu Kita yang belajar hadis, dan kita yang ni kalam salaf, kalam ulama-ulama salaf, kalau hak dinakalkan yang bawa itu adalah orang kalam, orang ahlul ahwa, maka dia akan menggunakan kalam ini untuk menjustifikasikan bahawa ilmu hadis buruk. Tapi itu bukan maksud dia orang lah, saya tahu. Itu bukan maksud dia. Dia nak isbatkan konon-kononnya ilmu kalam itu, maksudnya yang dicela itu adalah tak semua ilmu kalam. Sebagaimana kalam-kalam ulama ni tadi, itu tidak bermaksud buruknya ilmu hadis. Dan itu mereka pun tidak maksudkan. Tapi ahlul bid'ah ni sering menimbulkan apa? Syubuhat. Ahlul bid'ah sering menimbulkan syubuhat kepada ahlu sunnah. Ini modus operandi ni sejak bukan zaman sekarang. Modus operandi ni sejak zaman berzaman. Mereka akan menimbulkan syubuhat kepada ahli sunnah. Maka kita yang kadang-kadang tak nak faham dan sebagainya, mungkin kita pun tak ada jawapan. Maka kita pun terkial-kial, Allah betul juga nak macam mana nak jawab ni. Kita pun begitulah. Macam mana nak jawab? Sebab tu kita kata mengaji. Dah tentu setiap yang dimaksudkan kebaikan akan berkurangan. Yes, of course. Sebagaimana hadis Bukhari, apabila disebutkan itu hadis Hudzaifah ibn Yaman, wahai Rasulullah,
Dulu kami berada dalam keburukan syar. Adakah lepas daripada keburukan ini ada kebaikan? Nabi kata, ya. Dia tanya lagi, adakah setiap lepas daripada kebaikan yang maksudnya lepas kebaikan maksudnya dia orang masuk Islam? Adakah selepas daripada kebaikan ini akan datang keburukan? Nabi kata, ya. Adakah selepas daripada keburukan itu akan datang kebaikan? Ya. Wa fi daran. Tetapi adanya daki. Daran tu, kalau ni dinding ni ada tapak kasut hitam. Itu daran. Maksudnya kebaikan banyak, tapi akan bercampur dengan kebaikan itu ataupun akan merosakkan kebaikan itu sedikit tumpuk-tumpuk. Daran. Maka itu hadis Bukhari. Maksudnya makin jauh kita daripada zaman kenabian, makin banyak buruk. Makin zaman jauh, makin banyak buruk. Pada zaman Nabi tak ada ni bidah-bidah al-kalam ni. Muncul pada zaman imam. Sebab tu kita beriktimad kepada kalam salaf. Dan kalam ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i dan sebagainya yang mengkritik masalah ilmu kalam ni, kenapa? Sebab bidah lah. Sebab masuk dalam agama Islam perbahasan tentang akidah, sehingga ilmu akidah tu dikatakan ilmu kalam. Ilmu akidah tu ilmu kalam. Kenapa pula ilmu cakap ilmu akidah? Maka akidah kita berdasarkan Quran dengan sunnah dan kefahaman para salaf. Dan kita ada metodologi. Dan kalau ada sekiranya dalam pandangan salaf itu ada 2-3 pandangan yang mungkin menimbulkan syubhat, maka kaedah ataupun metod yang kita tengok adalah banyak di kalangan salaf, ada majoriti salaf kata apa. Dan apabila ada pertembungan antara kalam ulama yang kemudian maka dilihat kepada yang sebelum, dan dilihat kepada kalau ada lagi pertembungan maka dilihat kepada para sahabat. Dan sekiranya ada di kalangan dalam kalam para sahabat itu ada pertembungan, maka dilihat yang mana lebih mendekat kepada dalil. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah dia. Itu kaedahnya. Kita bukan sembrono ikut suka dia. Ikut pakai kalam, pakai akal. Cakap pakai pasal Tuhan, ikut akal. Maka memang tak sampai kesudah lah. Kita sebutlah Allah turun langit dunia, tak langit dunia. Dah guna akal kita, memanglah. Macam tadi pasal hantu tadilah. Pergi kat tempat orang putih, hantu dia tak jadi pocong. Sebab otak dia proses bahawasanya hantunya mesti pakai kod dengan tie. Itu yang dia pernah tengok. Tengok cerita alien pula. Alien. Oleh kerana kita tak pernah pergi terbang ke angkasa lepas ke sana. Kita pun ni orang Melayu ni masa bila naik bulan? Orang putih yang naik bulan tu pun dipertikaikan. Kan? Kalau betul lah Armstrong, apa Neil Armstrong tu naik bulan, takkan sekali tu je. Mestilah kalau betul dia dah mendarat kat bulan, mestilah dah berkali-kali, beratus kali dah Amerika berpusat kat sana lah. Kan? Itu pun ada orang pertikaikan. Oh, tak kisahlah, whatever lah kan. Bukan penting untuk kita pun kan. Tapi tu kita nak tengok planet pun tengok apa nama tu, teleskop tengok, oh nampak Zuhal, oh, nampak ada orang melambai lah. Tak nampak. Kita pun tak tahu tak ada makhluk asing macam mana rupa ke benda. Tak, wallahu a'lam, ilmu tu tak diberitahu oleh Allah kepada kita. Maka orang putih advance. Maka dia buat cerita alien. Maka cerita alien ni macam mana? Yelah, bagilah teruk sikit binatang ni, nampak macam binatang. Alien tu binatang. Kenapa tak macam orang? Kenapa alien tu tak macam kita? Macam cerita Marvel? Macam komik DC? Alien tu Titan ke dia macam orang lah kan? Oh, logik lah sikit. Kalau guna akan logik lah. Takkan alien macam binatang je rupanya. Alien macam binatang, kepala panjang, bujur, ada gigi tajam, meleleh-leleh. Alien meleleh-leleh. Itu otak engkau yang fikir alien macam tu. Maka kita tak boleh nak berfikir dan kita tak boleh nak membayangkan mereka apa yang telah terbayang oleh akal yang batas ni, yang terbatas ni. Itu tara macam tu kau nak fikir tentang Tuhan dengan zatnya. La ilaha illallah.
Memang tak capai lah. Sebab tu kita kata, salaf kata apa? Ikutlah apa yang nak disebut dalam dia. Orang kata, apa macam senang je. Beriman je lah, beriman. Ya, beriman je lah, nak apa lagi? Kau dah tak beriman, nak apa lagi? Punya banyak benda nak kena fikir. Sebab dunia tak nak fikir tentang Tuhan dah. Kenapa? Tak boleh kalau kita tak selesaikan masalah ni. Dah hidup beratus tahun sejak zaman Nabi sampai zaman kita. Elok je hidup masyarakat Islam daripada zaman sahabat sampai zaman kita. Ada masalah ke tak boleh nak selesaikan Allah turun ke langit dunia tak? Ada masalah? Punya zaman Nabi dah selesai, zaman sahabat, tabi'in. Sebelum munculnya ahli bidah yang membahaskan tentang Tuhan berdasarkan otak yang terbatas, mereka hidup dah dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba, kalau kita kata macam ni, nanti anak-anak muda kita tak boleh. Anak-anak muda dah fikir. Anak muda tak terfikir pun benda ni, melainkan kau yang merosakkan akal dia. Sebab tu ahli sunnah simple berakidah ni. Kita tak akan rosak akidah kita kalau tak dirosakkan oleh ustaz ahli bidah. Jadi kita sebutlah. Tak, dah 2 minggu dah kita tak masuk bulan Ramadan kita. Bismillah. Pong nak cakap ni. Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita dah tentang diri dia. Dah lengkap dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang menyampaikan tentang Tuhan siapa? Nabi. Nabi sampai tentang Tuhan ini kepada siapa? Sahabat Nabi. Kenapa tak timbul isu tentang pada zaman sahabat Nabi tentang banyak ni masalah-masalah yang timbul banyak ni? Sebab pada zaman itu memang orang tak fikir. Memanglah tak fikir sebab tak ada ahli bidah. Yang jadi start rosak ni bila ada ahli bidah. Itu start rosak ni. Dan kita jangan pula mengikut trend tu. Kita pula ikut trend. Kerana Barat telah membahaskan ni. Barat pun tak ke mana lah. Barat pun tak ke mana bahas tentang Tuhan. Tak. Tak boleh. Nanti kalau kita tak selesaikan masalah Allah turun, Allah tak turun, Allah ada tangan, Allah tak ada tangan. Kalau tak selesai masalah ni, habis anak-anak kita murtad. Tak ada siapa murtad dah. Tak ada siapa murtad dah. Apabila dah zaman salaf, itu zaman Qurun al-Mufaddalah, zaman yang terbaik, yang telah dipuji oleh Nabi SAW, telah pun berlalu dengan keadaan agamanya yang selamat, yang salim. Tiba-tiba datang ahli bid'ah yang telah mencacah merbakan kita ni. Kemudian kita pula nak kepada yang cacah merba ni. Dah tak balik kepada hak yang tak ada masalah tu. Okey. Yelah, salaf ni Aslam. Dah tahu Aslam, tak ikut tu kenapa? Dah tahu Aslam tak nak ikut juga. Dia nak khalaf. Aslam wa ahkam. Sejak bila pula ada Aslam? Hang kata Aslam hak yang atas. Aslam hak atas, bawa Aslam juga. Tak boleh. Akal tak boleh. Kalau dah hak sana selamat dengan caranya, maka datang kemudian belum tentu selamat. Itu jawapannya. Belum tentu selamat. Hak tu kalam al-Imam Syafi'i itu. Kalau kau silap, la kafart. Kufur. Kalau silap, kufur. Kenapa tak pergi yang Aslam? Kenapa tak pergi yang selamat? Sebab Allah bagi akal supaya fikir. Memanglah fikir benda yang tak perlu fikir. Itu sebab namanya ahlul kalam. Apa kata para ulama kita tentang pokok ahli kalam ni? Tengok. Qala Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah fi syarh at-Tahawiyah, wa innama summiya haula, sesungguhnya dinamakan mereka pokok itu sebagai ahlul kalam, li'annahum, kerana mereka itu lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan, wa innama atau bi ziyadah kalam qad la yufid.
duk sibuk bawa kalam yang tak memberi manfaat, tak memberi faedah. Itu kalam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Benda yang tak memberikan manfaat, hanya memberikan kita manfaatnya apa? An-niza', perbalahan. Itulah manfaat dia. Manfaat dia perbalahan dalam masalah Tuhan. Ya Allah, memang tak, apa orang kata, memang apa orang kata, tak, berbalah tentang Tuhan, la ilaha illallah, apa faedah berbalah tentang Tuhan? Dah kenapa? Balahlah tentang kasut aku mahal daripada kasut kau murah. Bolehlah kita balah. Baju aku lagi mahal daripada baju kau. Okeylah, padanlah nak balah. Nak balah tentang aku pun tak pernah nampak dengan mata aku, kau pun tak pernah nampak dengan mata kau. Lepas tu kita balah. Gila ke apa? Tak gila nama? Balah tentang Tuhan yang aku pun tak nampak, engkau pun tak pernah nampak. Yang wajib atas kita berdua beriman sebagaimana yang dia khabar. Dia khabar tentang diri dia. Oh, pandai-pandai pula hang nak tahu, nak tentukan pula tentang Tuhan, benda yang kamu tak tahu. Ustaz K duduk mana? Ustaz K duduk sembunyi. Dah siapa tu Ustaz K? Ustaz K duduk kat Seremban. Siapa engkau yang nak cakap pasal aku? Kalau aku kata duduk sembunyi, siapa yang tahu tentang diri aku kalau tak aku? Aku duduk sembunyi-sembunyilah. Tiba-tiba ada orang yang tak kenal aku. Ustaz K duduk dekat tu, Seremban. Apa kita kata? Kau dah kenapa ni? Jumpa pun tak pernah, sembang pun tak pernah, aku pun tak pernah kenal kau. Dia tu kau kata aku duduk Seremban, senang aku duduk sembunyi. Bapak Ustaz K ada lagi tak? Ada. Dah meninggal dah. Siapa engkau nak cakap pasal bapak aku? Allah bercakap tentang dirinya yang tak ada siapa pun tahu tentang dia, melainkan Allah bagi tahu kepada nabinya. Itu pun nama-nama dan sifat hak yang dia bagi tahu aja. Nama-nama yang tak dia bagi tahu kepada nabi, nabi pun tak tahu. Lepas tu Nabi doa, bi kullis min huwa lak. Aku memohon dengan semua nama lak, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu, tentang dirimu. Nabi punya doa dah. Tiba-tiba kita datang, nama Allah itu ini. Tak masuk akal. Wallahu a'lamu bis-shawab. So, apa yang disebut oleh kalam ulama hadis tadi itu? Ya, ada tafsirannya. So, tafsirannya itu lain daripada hak yang bercakap tentang ilmu kalam. Ilmu kalam, hak ulama yang bercakap tentang ilmu kalam dan ulama yang mentahzir kepada ilmu kalam adalah ulama yang mengatakan ilmu kalam itu bawa banyak mafsadah dan mengikut nafsu. Nampak? Adapun yang disebut oleh ulama-ulama hadis yang menyatakan seolah-olah nampak macam ilmu hadis itu adalah suatu ilmu yang juga tak ada manfaat, jauh sekali. Sedang mereka juga masih bergelumang dalam ilmu hadis. Tinggal lagi macam kita sebut, Al-Imam Syu'bah sendiri menyatakan bahawasanya dia bimbang, akhwaf, aku bimbang kepada diriku. Dan sebagai riwayat dia kata dia bimbang kerana orang duk sibuk ambil hadis. Orang duk sibuk hadis sehingga tidak mengambil berat tentang Al-Quran. So itu maksud dia. Bukan maksudnya adalah yang seperti sama sebagaimana kalam ulama kepada ilmu kalam. So hak ni biar cerdik sikit. Dan yang macam kita sebut ni tadi adalah syubuhat ahlul bid'ah. Syubuhat ahli bid'ah. Hak yang menyebutkan itu pun tak ke mana pun
Dan kita kenal dia pun dah lama dulu. Dan dia itu pun pada awal-awalnya pun bukan orang yang bidang ini pun. Kemudian duk terpengaruh dengan seorang tu, yang seorang itu pun tidak manhaj salaf, dan mereka duk sibuk dan sebagainya. Yang terakhir, apabila kita tengok kalam para ulama yang kita sebut yang dia pengguna syu'bah dan sebagainya tadi, tidakkah kita membaca Talbisul Iblis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah? Al-Imam Ibnul Jauzi muhaddith. Al-Imam Ibnul Jauzi itu seorang muhaddith. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi mengarang kitabnya Talbisul Iblis bertujuan nak bagi kepahaman kepada orang ramai bahawasanya iblis laknatullah ini akan masuk ke dalam setiap orang dengan cara-cara yang mengikut keadaan orang tu. Maka dalam Talbisul Iblis, Al-Imam Ibn Jauzi sebut Talbisul Iblis alal fuqaha. Talbis iblis kepada para faqih, ulama fiqah. Dia masuk berikutnya sebelum itu lagi Talbisul Iblis, talbis iblis kepada orang hadis. Dan dia orang hadis. Ulama Imam Ibn Jauzi muhaddis. Dan dia tulis kitab Talbisul Iblis. Dia tulis tentang talbis iblis kepada puak-puak ahli hadis. Maka antaranya yang duk sibuk dengan sanad. Ini al-ikthar, memperbanyakkan sama' untuk tujuan, saya punya istilah, kumpul sanad. Duk kumpul sanad. Kumpul sanad, fahami tak? Duk jumpa ulama tu dengar sama hadis, ambil sanad. Duk jumpa ulama ni, dia punya kepentingan dia adalah mengutip sanad. Sama. Maka dia buatlah majlis baca hadis hari Ahad tu. Tu sebelum ni lah. Baca hadis hari Ahad. Baca hadis sama. Hak ni yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, duk sibuk dengan riwayat, tapi faham tak? Faham hadis tak? Duk sibuk sama hadis, tapi mencerca ulama hadis. Duk sibuk dengar hadis, tapi tak mau ikut jalan ulama hadis. So hak ni ahli bidah. Hak ni mudah Allah tak banyakkan orang yang seumpama mereka ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu hak yang mendekatkan kita kepada Allah, hak yang bagi kita faham tauhid dengan benar, dan ilmu yang mendekatkan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami Al-Quran dengan sunnah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka doalah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tambahkan kita ilmu. Mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjuk kita hak benar-benar. Dan Allah, kita minta Allah rezekikan dia kepada kita untuk kita ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan. Dan kita minta Allah tunjukkan kita batil itu batil. Dan kita minta Allah jauhkan kita dari kepada kebatilan. Tu, jangan tunjuk aja, tak mau. Kita nak Allah tunjuk kita benar dan kita ikut kebenaran. Dan kita nak Allah tunjuk kebatilan dan jauh dari kebatilan. Bukan tunjuk saja kebenaran kebatilan dan kita ikut kebatilan. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Minggu depan kita sambung Bulughul Maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.